Uh, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya ucapkan kepada Prof. Dr. Prof. Madya, Dr. Ismail. Saya sewakil daripada kumpulan ini mengucapkan ribuan terima kasih kerana Prof dapat meluangkan masa untuk kami. So, sebelum saya mulakan majlis, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Muhammad Iqbal Hakim bin Osman, selaku ketua kumpulan. Saya daripada kursus Penjuruteraan Teknologi Elektronik Automasi Industri. Okay, saya selamat perkenalan. Saya pula Muhammad Izkaluddin bin Siti. Saya pun daripada kursus Automasi Elektronik juga. Saya Nur Arisa Suhaila, pun daripada Teknologi Automasi Elektronik. Saya Nur Fatin Nabila binti Abdul Halim. Saya juga dari Teknologi Automasi Elektronik. Saya Muhammad Amirul bin Ghazali, sama juga dengan mereka semua Teknologi Automasi Elektronik. Okay. Saya pula Muhammad Ismail Ibrahim, pensyarah di Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Indonesia, Kampus Kesihatan Kebangkiran Kota Baru, Kelantan. Okay, pertama kali saya nak ucapkan berbanyak terima kasihlah kerana sudi menjemput saya untuk ditemu ramah pada malam ni. Okay, cuma saya wondering jugalah kenapa pula isu vaksin dijadikan topik untuk pelajar-pelajar engineer. Oh, ni untuk subjek soft skill. Oh, okay, subjek soft skill. Alright. Kenapa tak ambil topik berkenaan dengan engineering ya? Dia kita orang kena ambil pasal isu semasa. Oh, okay, fine. Alright. Okay. So, boleh kita mulakan sekarang? Okey, boleh. Okey, sebelum kita mulakan, Prof menceritakan serba sedikit mengenai COVID dan vaksin dari sudut pandangan Prof. Okey, saya selaku pakar dalam bidang kesihatan awam, isu berkenaan dengan COVID dan vaksin ini merupakan isu yang orang kata apa, memang kami lah yang perlu tangani lah di kampus kesihatan. Kami yang menjaga bilik gerakan COVID di kampus kesihatan. Jadi kami menjaga semua staf yang terlibat di kampus kesihatan, sama ada yang disahkan positif ataupun kontak rapat kepada kes-kes yang positif, sama ada kes positif dalam kalangan staf ataupun kes positif dalam kalangan ahli keluarga, yang mana kami monitor mereka sebab ini penting untuk memastikan keadaan organisasi kita utuh supaya ada staf yang dapat buat kerja. Jika tidak, ramai yang tak dapat kerja dan semuanya akan duduk di rumah, kena kuarantin. So kita akan pastikan ada staff. Jadi kita kena make sure, pastikan yang staff kita ni sentiasa sihat dan terhindar daripada kena jangkitan COVID. Seperti mana yang semua tahu, COVID ni adalah sejenis virus, alright, yang boleh menyebabkan berlakunya radang pada paru-paru, dan pada masa yang sama dikatakannya juga virus ini mampu memberi kesan kepada bahagian jantung, otak dan organ-organ lain dalam badan kita. Okay. Jadi sesiapa yang mendapat jangkitan COVID tersebut, perkara yang paling teruk yang akan dihadapi adalah masalah pernafasan dan juga masalah jantung. Tapi dalam kebanyakan kes, COVID ini tidak mempunyai simptom. Itu yang lebih bahaya. Maknanya sesiapa yang mendapat jangkitan COVID, mereka free from any symptom, maknanya mereka bebas. Mereka beranggapan yang mereka tidak dijangkiti. Mereka tidak sedar yang mereka dijangkiti. Disebabkan oleh keadaan seperti inilah, kadar penyerebakan penyakit COVID ni agak pantas dan susah untuk nak dikawal. Sebabnya mereka yang didapati positif, tubuh badannya kelihatan sihat. Okey, mereka mungkin jatuh sakit apabila tahap immunity ataupun pertahanan badannya menjadi lemah. Bila pertahanan badan menjadi lemah, barulah tanda-tanda jangkitan itu menjadi lebih tenang dan lebih serius.
Okay, jika pertahanan badan kita pada peringkat orang muda ni kuat, insya-Allah kita tidak mempunyai tanda kita sihat. Okey, dan selalunya tempoh inkubasi ataupun tempoh di mana virus ini aktif dalam badan kita adalah selama 14 hari. So waktu itu adalah waktu di mana kalau boleh kita nak pastikan pesakit yang disahkan positif ni duduk jauh-jauh daripada orang awam. Jangan bergaul dengan apa kata persekitaran dia lah. Dia kena duduk dalam persekitaran orang-orang yang positif supaya jangkitan boleh diputuskan. Jika mereka berada dalam tempoh 14 hari itu mereka berada bersama dengan orang-orang lain, maka kemungkinan berlaku jangkitan tu agak tinggi. Faham kan? Faham. Okay. So kita kena fikir bagaimana kaedah untuk nak mengatasi masalah ini. Okey, bagaimana kita cara yang terbaiklah untuk nak mencegah penyakit ini selain daripada kita memastikan apa kata proses jangkitan itu diputuskan, iaitu dengan memakai mask, memakai pelitup muka, duduk dalam penjarakan sosial, basuh tangan, everything. Kita juga dapat mencegah penyakit ini melalui kaedah suntikan vaksin. Okey. Jadi suntikan vaksin ini secara umum kita kena faham apa itu vaksin. Vaksin ini adalah bukan ubat. Dia adalah sejenis cecair yang mana di dalam itu kita telah engineering technically dibuat khas, di mana dia ambil sebahagian ataupun a portion of kita punya virus COVID tersebut untuk dimasukkan ke dalam badan manusia. Kenapa? Supaya dia boleh merangsangkan imuniti. Okay. Sebelum kita faham rangsangan imuniti tersebut, kita kena tahu yang rangsangan imuniti terhadap badan manusia ini boleh terbahagi kepada dua. Dia boleh berlaku dengan dua cara. Satu secara semula jadi, satu lagi secara acquired ataupun paksaan lah. Mana kita yang memaksa badan kita untuk menghasilkan pertahanan badan tersebut. Yang secara semula jadi ini selalunya berlaku apabila seseorang itu telah mendapat jangkitan kuman. Contoh, bila dia mendapat jangkitan campak, jangkitan chickenpox ataupun kalau apa nama tu, German measles, jangkitan ataupun difteria contohnya, jenis-jenis penyakit berjangkit tersebut. Jadi badan akan cuba menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit tersebut, dan antibodi tersebut akan kekal di dalam badan pesakit tersebut sampai dia mati. Maknanya dia dah mempunyai pertahanan badan terhadap jangkitan tersebut. Itu secara semula jadi. Tapi kita tak naklah jadi macam tu, sebab untuk nak dapatkan imuniti secara semula jadi ni, kita kena dedahkan diri kita kepada jangkitan kuman. Jadi alternatif kepada benda tersebut, kita mengambil kuman tersebut, kita matikan dia, kita deaktifkan dia, kita lemahkan dia, ataupun kita ambil bahagian badan ataupun bahagian tertentu kuman tersebut untuk dimasukkan ke dalam badan kita untuk nak merangsangkan imuniti tersebut. Dan bahan tersebut ataupun teknologi tersebut kita namakannya sebagai vaksin. Nampak tak sekarang? Itu yang dikatakannya vaksin. Jadi sekarang ni dengan kemajuan teknologi yang kita ada, pelbagai cara telah digunakan untuk nak menghasilkan vaksin tersebut. Maka tercetuslah berbagai-bagai jenis untuk vaksin COVID-19. Kita ada Pfizer punya vaksin yang mana menggunakan kaedah dia mengambil portion daripada mRNA. mRNA ni adalah daripada nukleus. Dalam sel tu, dalam nukleus virus tersebut, untuk nak merangsangkan penghasilan antibodi dalam badan seseorang. Okey. AstraZeneca lain pula cara kaedah dia.
Sinovac lain pula kaedah dia. Jadi benda ni semua berbeza dari segi kaedah, tapi matlamatnya tetap sama. Itu untuk nak meningkatkan immunity seseorang tersebut terhadap penyakit yang spesifik, terhadap penyakit khas untuk COVID sahaja. Dia tak boleh kata bagi vaksin COVID untuk nak lawan penyakit demam campak, tak boleh. Untuk vaksin COVID khas untuk penyakit COVID sahaja. Vaksin untuk demam campak khas untuk demam campak sahaja. Nampak tak? Nampak. Itulah sedikit berkenaan dengan COVID dengan vaksin. Kita rasa bersyukurlah sebab dengan teknologi yang ada, kita mampu menghasilkan vaksin dalam tempoh yang agak singkat, cepat. Jika tidak, kita berdepan dengan krisis COVID-19 ni berpanjangan lah. Mungkin akan berlaku pupusan manusia di atas muka bumi ni lah kot. Sebabkan bahayanya jangkitan tersebut. Dulu kita ada Spanish flu. Kalau baca Spanish flu, pernah baca tak? Jangkitan influenza di Spanyol. Bayangkan awal tahun 70-an, 60-an dahulu. Di mana melibatkan beribu-ribu orang mati sebab jangkitan virus tersebut. Tapi iaitu kita tak risau sebab pada waktu itu teknologi kapal terbang tak muncul lagi, orang tak merentas benua, orang tak pergi ke negara-negara lain. Jadi proses penyebaran virus hanya tertumpu ke negara-negara Eropah sahaja. Sekarang COVID berlaku di zaman teknologi, aero angkasa, everything. Makna orang bergerak dari satu negara ke satu negara yang lain. Jadi untuk kita nak menahan benda tu merebak agak cepat. Dia akan berlaku sebab benda tu tak nampak. Nampak? Nampak bro. That's the keterukan, seriusan penyakit COVID ni perlu difahami lah. Harap-harap komuniti kita pun faham akan benda ni. Apa yang berlaku sekarang ni, ramai masih lagi buat-buat tak faham. Itu Bro. Okay. Okay. Terima kasih Prof atas keterangan mengenai COVID dan vaksin. Okey, kami di sini ada beberapa soalan untuk diajukan kepada Prof. So saya akan mulakan dengan soalan pertama, Prof. So selepas kita mengambil virus, maaf Prof. Selepas kita mengambil vaksin, adakah kita ini untuk terkena virus itu agak susah ataupun senang? Okey. Seseorang yang telah mendapat vaksin COVID-19, okey, kebarangkalian untuk mendapat jangkitan tu tetap ada. Sebab pertama adalah kerana keadaan jangkitan dalam komuniti kita masih lagi tinggi. Faham tak? Masih lagi tinggi. Jadi kebarangkalian kita untuk nak kena jangkitan tu tetap ada. Kalau dalam komuniti kita tu kadar jangkitannya agak rendah, insya-Allah vaksin tersebut boleh menghindarkan kita daripada dapat jangkitan 100%. Tetapi bandingkan antara orang yang mendapat vaksin dengan orang yang tidak mendapat vaksin, kadar jangkitan yang berlaku itu agak berbeza. Di mana tahap keterukan jangkitan untuk mereka yang tidak mendapat vaksin lagi serius berbanding dengan orang yang mendapat vaksin. Kenapa? Kerana bagi orang yang telah mendapat vaksin, dia telah pun mempunyai pertahanan badan yang kuat. Maknanya kita telah membina askar-askar pendinding dalam badan kita untuk nak melawan virus tersebut. Jadi simptom-simptom yang akan timbul tu tidak teruk. Okay? Akan menjadi lebih mal lah, lebih apa kata apa? Bukan serius lah, lebih orang kata apa, tidak seberapa lah, mungkin demam saja, sesemua macam tu saja. Tidak sampai ke tahap di mana mendapat sesak nafas dan perlu masuk ke dalam unit rawatan rapi dan semua. Tapi kalau orang tu tak mendapat vaksin, kebarangkalian dia untuk berakhir di bilik rawatan rapi tu agak tinggi. Okey, itu kesan dia lah. Jadi jangan salah faham,
kalau kita ambil vaksin bermakna kita bebas daripada jangkitan. Tidak, kita tetap ada. Okey, sebab itulah kita nasihatkan kepada mereka-mereka yang mendapat vaksin untuk terus memakai pelitup muka dan menjaga SOP. Kita mungkin mengurangkan SOP tersebut ataupun melonggarkan SOP tersebut bila mana peratusan mereka yang mendapat vaksin mencapai 80% dan ke atas. Bila semua komuniti kita sebanyak 80%, kita ada 23 juta rakyat sekarang. Kalau 80% daripada mereka itu semuanya telah divaksinkan, telah diimunisasikan dengan vaksin COVID, insya-Allah kita tak payah pakai mask. InsyaAllah. Macam tu. Amin. Okey? Amin. Okey, Seterusnya saya akan ajukan soalan nombor 2. Okey. So dekat sini soalan saya, adakah kalau kita mengambil 2 vaksin dalam satu masa tu dibenarkan ataupun tidak? Contohnya hari ini saya ambil vaksin untuk COVID-19 dan esok saya ambil vaksin untuk demam campak ataupun influenza. Okey, seperti mana yang doktor bagi tahu tadi, okey, vaksin tu adalah bertujuan untuk spesifik target dia, spesifik penyakitnya. Okey, jadi kalau kita ambil vaksin COVID khas untuk COVID, vaksin influenza khas untuk influenza, faham tak? Jadi tak jadi satu masalah pun kita nak cocok badan kita, satu belah kiri ni COVID, belah kanan ni kita nak cocok vaksin influenza, tak ada masalah, boleh ambil dua-dua sebab badan akan mengenali benda tersebut mengikut bentuk vaksin yang masuk dalam badan tersebut. Kalau katalah contohlah vaksin COVID itu bentuknya 3 segi, vaksin influenza bentuknya 4 segi, jadi antibody yang terbentuk itu pun akan berbeza bergantung kepada reaksi tersebut. Cuma kita tak nasihatkan seseorang itu mendapat kesuntikan lebih daripada satu pada satu masa, timbang takut-takut dia tu sakit. Kanan sakit, kiri sakit, tak boleh nak buat kerja lah. Jadi kita minta diberi orang kata apa, ada gap, ada tempoh tertentu, maknanya okay, hari ni ambil, minggu depan baru cocok untuk influenza pula. Kalau dah terpaksa nak cocok lah, boleh. Okay? Terima kasih. Okey, soalan seterusnya, adakah vaksin berupaya memberi perlindungan 100%? Seperti mana doktor cerita tadilah, vaksin akan berjaya memberi perlindungan 100% bila mana kita mencapai target 80% ke atas komuniti kita telah divaksinkan. Jika hanya segelintir sahaja yang mendapat vaksin tersebut dan keadaan jangkitan dalam komuniti terlalu tinggi, kemungkinan besar itu takkan berlaku lah. Faham tak? Macam tu lah. Okey Prof, adakah isi kandungan vaksin selamat untuk kita ambil? Adakah? Isi kandungan vaksin selamat untuk diambil. Okey. Seperti mana yang doktor terangkan tadi juga, kan saya bagi tahu tadi, untuk menghasilkan vaksin kita perlu ambil hanya sebahagian saja kuman tersebut dan dilekatkan kepada bahan tertentu. Yang bahan tertentunya adalah sejenis protein. Protein yang kita bina dalam makmal semua untuk kita lekatkan sebahagian daripada struktur virus tersebut untuk dilekat kat situ. Jadi bahan protein ini bagi setengah orang dia alergi. Dia berlaku tidak balas alergi kepada protein tersebut, bukan kepada virus tapi kepada protein tersebut. Jadi setengah itu kalau dia ada sejarah alergi kepada mana-mana makanan ke ubat-ubatan ke, dia mungkin perlu mengambil vaksin tersebut dengan precaution, dengan berhati-hatilah. Maknanya maklumat sejarah masalah alergi dia tu perlu dimaklumkan kepada pihak doktor. Nanti kalau doktor bagi injection kepada pesakit tersebut, dia akan monitor dulu 30 minit, tengok keadaan pesakit tersebut apa akan berlaku. Okey. Selalunya kesan sampingan ini tidak berlaku teruk lah. Okay, tidak berlaku teruk.
dan hanya sedikit masalah seperti demam, sakit-sakit badan, lemah-lemah badan itu saja yang berlaku. Lain pada itu, insya-Allah vaksin ini alhamdulillah selamatlah. Alhamdulillah. So, soalan kelima, saya rasa doktor dah jawab dah soalan ni. Soalan ni, adakah terdapat kesan sampingan selepas kita mengambil suntikan vaksin COVID-19? Itulah kesan sampingan itu, kita mungkin boleh bahagikan kepada mild, moderate dengan severe lah. Kecil, sederhana ataupun yang berat. Jadi dia bergantung kepada macam mana badan seseorang itu bertindak balas terhadap bahan asing yang masuk ke dalam badan dia. Bahan asing yang dimasukkan tadi itu adalah protein tersebut lah. Okay. Kita terima banyak dakwah daripada golongan-golongan tertentu melalui sosial media yang bercerita berkenaan itu dan ini. Okay. Kita jangan terlalu cepat melatah untuk menerima bulat-bulat apa yang disebut lah. Okay. Sebab kadang-kadang mereka ini cuba untuk nak menerukkan lagi keadaan. Jadi ada baiknya jika sekiranya kita tidak faham, kita terus berhubung kepada pihak doktor yang berwajib atau pihak yang berwajib untuk tanya maklumat lanjut berkenaan dengan isu tersebut. Jangan terlalu percaya dengan dakwah-dakwah palsu ni. Bahaya. Sebab dulu kami tak ada masalah dengan hal ni sebab tak ada sosial media, tak ada telefon iPhone macam ni sekarang ni. Jadi senang kita nak monitor komuniti tak ada maklumat. Tapi sekarang ni komuniti sampai ke curug luar bandar tu, Gua Musang ke, Jeti ke, dah ada benda ni. Anytime dia orang buka, anak dia buka, dia beritahu kata mak tak boleh ambil mak, bahaya ni mak, mati mak macam ni. Jadi susah. So kita kena perbetulkan minda komuniti kita. Okay? Kita tengok masyarakat yang maju seperti negara-negara Eropah, United Kingdom sekarang ni dah bebas dah daripada COVID sebab kan kebanyakan mereka dah pun terima vaksin. Betul. Okay? Israel dah 100% terima vaksin. Jadi kita kena ambil contoh yang macam tu. Kita jangan ambil contoh benda yang mengarut-mengarut. Okay? Untuk kita nak move forward. Kalau kita tak ada, kita akan ketinggalan dan lagi teruk. Dan benda ni berdampak kepada ekonomi kita juga. Okay? Okey, soalan dari saya. Bolehkah seseorang yang sedang mengambil ubat untuk penyakit seperti diabetes, hipertensi dan sebagainya untuk mengambil vaksin COVID-19? Buat masa sekarang ini, kita tiada masalah untuk nak memberikan vaksin kepada golongan-golongan yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Malah kita galakkan untuk diberi kepada mereka kerana jika mereka mendapat cakitan COVID, ia boleh mendatangkan masalah besar. Sebab pertahanan badan mereka agak lemah. Jadi dengan kita bagi vaksin tersebut, kita boleh tingkatkan pertahanan badan mereka supaya mereka boleh bersiap sedia untuk nak melawan cakitan kuman tersebut. Okay, kita mungkin tidak akan berikan kepada pesakit-pesakit yang memang kita tahu mempunyai pertahanan badan yang lemah dan tak mampu untuk nak tingkatkan pertahanan badan tersebut. Contoh pesakit-pesakit yang yang mendapat rawatan kemoterapi. Okay, pesakit-pesakit yang mendapat rawatan kemoterapi ini memang sukar untuk nak ditingkatkan dia punya pertahanan badan ataupun penyakit-penyakit yang mempunyai masalah HIV. Jangkitan kuman HIV memang dia tak boleh nak increase nak meningkatkan dia punya ni. Kita bagi apa pun memang dia tak boleh nak tingkatkan sebab pertahanan badan dia tak rosak. Yang ketiga, pesakit-pesakit yang mempunyai masalah buah pinggang peringkat teruk, masalah ginjal yang teruk pun kita tak boleh nak bagi vaksin tersebut sebab kita rasa macam kalau kita bagi pun tak mendatangkan apa-apa fungsi lah. Dan golongan-golongan ini mengharapkan agar komuniti-komuniti yang sihat ni, masyarakat-masyarakat ni dapat vaksin supaya bila semua dah dapat, dia dapat membantu golongan-golongan yang mempunyai pertahanan badan yang rendah ni terhindar daripada cakitan kuman. Sebab semua dah dapat vaksin, jadi mereka golongan yang tertinggi ni, golongan-golongan yang kecil ni secara automatik dapat dielakkan daripada cakitan. Faham tak? Faham. Dia panggil herd immunity. Okay?
Next soalan daripada saya. Seperti yang kita tahu, pada hari ini pihak kerajaan telah membuka satu portal untuk mendaftar suntikan vaksin yang diberi nama AstraZeneca. So, Prof sudah terangkan tadi, vaksin ni dia macam kalau untuk COVID-19 ada banyak. So mungkin doktor boleh memberitahu sedikit tentang AstraZeneca. Okey, berkait rapat dengan AstraZeneca ni adalah kenapa dia dibuka sedemikian rupa. Maknanya dia minta volunteer, sukarelawan lah, mana-mana siapa yang berminat untuk nak dapatkan vaksin tersebut. Kalau kita tengok balik sejarah dia tu adalah kerana isu politik. Okay. Isu di mana mereka beranggapan bahawasanya vaksin AstraZeneca ni mempunyai kesan sampingan yang agak teruk. Jadi dakwah palsu yang dibawa dalam sosial media tersebut telah tersebar luas, menyebabkan ramai masyarakat kita tidak mahu ambil vaksin tersebut, bimbang takut mendapat kesan sampingan yang teruk. Jadi kerajaan telah membeli vaksin tersebut dan tidak boleh dipulangkan balik kepada company. Jadi cara terbaik untuk nak menyelamatkan supaya tidak berlaku pembaziran, kerajaan terpaksa buka benda ni untuk siapa yang berminat untuk dapatkan. Dan mereka yang mempunyai ilmu yang tinggi, yang bijak berfikir, yang suka mengambil peluang opportunistik akan cepat-cepat mendaftar lah, sebab dia tahu dah kalau untuk mendapatkan vaksin tersebut bukan mudah. Sebab sekarang ni polisi kerajaan untuk nak mengimunisasikan dulu golongan-golongan yang berumur 60 tahun, golongan-golongan yang mempunyai masalah kesihatan. Jadi macam-macam yang muda seperti awak semua ni perlu menunggu agak lama. Jadi dengan cara kerajaan membuka peluang pendaftaran terbuka vaksin AstraZeneca, kerajaan mengharapkan dia akan mendapat sambutan yang hangat. Dan alhamdulillah memang betul takaan kerajaan. Memang sambutan tu memang di luar jangkaan lah. Bila dibuka je tak sampai 1 hari, tak sampai 24 jam, pendaftaran sudah penuh. Betul. Itu yang berlaku. Jadi ini menampakkan kesan positif lah, maknanya benar-benarnya masyarakat nakkan benda ni, bimbang akan benda ni, bimbang akan masalah COVID dan nakkan vaksin. Cuma ada segelintir yang masih lagi berkeras dan masih lagi tidak faham akan pentingan vaksin tersebut. Okey, soalan terakhir. Vaksin ini terdapat banyak jenis seperti Pfizer BioNTech, Comirnaty dan yang lain-lain. Adakah vaksin tersebut memberi kesan yang sama atau berbeza? Seperti mana yang doktor terangkan tadilah, konsep macam mana dia bertindak itu, kaedah penghasilan memang berbeza, tetapi kesan terhadap badan kita ataupun tujuan utama pemberian tersebut adalah matlamatnya sama, maknanya untuk meningkatkan imunitas. So tak kisahlah macam mana bentuk penghasilan vaksin tersebut, tapi bila disuntik ke dalam badan manusia tersebut, tujuan dia adalah untuk nak meningkatkan imuniti. So tak ada perbezaan lah. Cuma harga mungkin berbeza lah kot. Harga. Bila teknologi makin canggih, harga teknologi tersebut makin tinggi lah. Okey, mungkin saya akan buka kepada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan lagi. Itu saja soalan pada kami. Okey. Kalau macam tu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Prof. Okay. Sebab sudi tuan. Alright. Okay. Prof. All the best. Okay, in your study. Alright. Thank you Prof. Thank you, Prof. Okay. Stay safe Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.